Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen Salam Insani tengah malam ini, saudara, InsyaAllah akan bersiaran terus dari konti Radio Malaysia JAKIM Salam FM. Bersempena Tahun Baru Hijrah 1434, insyaAllah kita akan memperkatakan mengenai OKU dan dinamika hijrah. Untuk itu, saudara, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hishamuddin Abdul Aziz, seorang pendakwah bebas yang akan memperkatakan mengenai OKU dan juga hijrah. Baiklah, saudara, kita terus bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Al-Ustaz Hishamuddin Abdul Aziz sudah pun di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hijrah, Ustaz. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih atas kesudian berkongsi ilmu dengan pendengar di Radio Malaysia JAKIM Salam FM untuk tengah malam ini, Ustaz, dalam segmen Salam Insani. Ya. Sebagaimana yang Ustaz maklum, Salam Insani ini merupakan rancangan yang khusus untuk golongan OKU, ya? Ya, saya. Jadi bersempena dengan sambutan Tahun Baru Hijrah ni, Ustaz, kita nak bercakap bagaimana hijrah ni boleh memberi suatu inspirasi kepada golongan OKU itu sendiri, Ustaz. Okey. Dalam soal ini maknanya golongan OKU ini perlu ada sedikit tenaga dan kekuatan dari segi dalaman jiwa lah. Sebab itu saya nampak pertama sekali yang penting bagi OKU ini ialah mereka cuba menerima keadaan kita mudah sebut selalu kan. Betul. Tapi perkataan redha itu bukan senang kita nak okey. Soalnya macam mana nak redha? Macam mana betul rasa redha. Jadi bagi saya dari segi akidahnya, maknanya golongan OKU ini kena melihat bahawa itu pilihan Allah. Ya. Bila pilihan Allah, kita tak boleh marah Allah. Macam kalau anak-anak, bapa bagi tak adil, itu kita boleh marah bapa, kita boleh petikai, kan? Walaupun dari segi Islam mungkin ada dosanya melawan bapa. Ya. Tapi bila Allah, maka kita tak ada setitik ruang pun untuk petikai Allah. Maknanya Allah telah pilih kita untuk, kalau Allah telah pilih kita untuk memiliki kekurangan. Betul. Kurang upaya. Maka kita kena redha. Sebab dengan Allah ni, kita kena redha. Allah baik pun kita tentu redha. Allah bagi buruk pun, kita kena yakin bahawa di sana ada hikmah. Dan pembahagian Allah Ta'ala itu sangat adil. Ya, betul. Dan mungkin kita tak nampak. Mungkin menjadi OKU itu lebih baik bagi kita. Mungkin bagi orang tertentu lah, macam ada satu hadis kursi itu Tuhan yang dibawa oleh Ibnu Katsir dalam salah satu tafsir ayat Quran. Ya. Allah Ta'ala kata, ada kalangan hamba aku ni dia layak miskin sebab tu aku miskinkan dia. Sebab kalau dia kaya, dia akan rosakkan agama dia. Dan ada di kalangan hamba aku ini, dia ni patut kaya sebab kalau aku miskinkan dia, nanti dia akan rosakkan agama dia. Itulah sebaliknya. Ada di kalangan hamba aku yang dia ini perlu diberi suasana kemiskinan, kerana kalau dia kaya dia akan rosakkan agama dia. Itu kaya miskin kan. Saya ingat apply benda ni dalam konteks kurang upaya tadi. Boleh jadi kita ni agaknya kalau diberi kesempurnaan, kita akan jadi orang yang merosakkan agama kita. Sombong ke bongkak ke, Ustaz? Jadi mungkin di situ ada hikmah kenapa Allah telah pilih. Yang penting Allah pilih kita untuk jadi OKU, Allah tidak pilih orang lain. Itu maknanya bagaimana seorang OKU berfikir, Ustaz, dan menganggap dirinya sedemikian rupa, ya? Ya, saya. Jadi, Ustaz, sepenting mana ilmu terhadap golongan OKU ni? Okey, saya nampak dalam hal OKU, ilmu paling penting. Mengangkat darjah orang berilmu. Ilmu bukan saja mengangkat ilmu ni, dia semua yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat, kan? Orang yang berilmu dan beriman beberapa darajat. Okey? Maka lebih penting untuk orang OKU. Sebab saya nampak dalam sejarah misalnya
Kalau kita tengok seorang sahabat Nabi Abdullah ibn Ummi Maktum lah, iaitu legenda OKU dalam sejarah Nabi SAW. Dia OKU yang sangat istimewa, sehingga kalau Rasulullah tinggalkan Madinah kosong daripada Madinah, maka dia lah orang yang Rasulullah lantik menjadi imam untuk ganti Rasulullah mengimamkan sembahyang di masjid. Okey. Walaupun dari segi pentadbiran ada sahabat lain, ada 2-3 nama yang disebut oleh ahli sejarah, tapi dari segi nak mengimamkan sembahyang, Allah suruh Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum ni, para ulama sirah kata, bukan sahaja kelebihan dia kerana dia dekat dengan rumah masjid, tetapi kerana apa yang pastinya ialah kelebihan cinta dia kepada ilmu. Pernah sekali dia berlari-lari rumah Rasulullah, nak belajar, nak mendalami ilmu pengetahuan. Jadi maknanya Abdullah ibn Maktum ini diangkat derajatnya oleh Allah, walaupun dia buta, kerana dia ada ilmu, dia cinta dan sayang. Begitu juga dalam dunia agak moden sikit, dia jumpa seorang ulama seperti Ahmad Yasin. Yasin yang lumpuh, duduk atas kursi roda, dan dia menjadi orang yang digeruni oleh Israel sehingga dibom mati, dibom sehingga hancur tubuh dan sebagainya. Kedua-dua peribadi ini, tokoh Q ini, keistimewaan yang ada pada diri mereka adalah ilmu. Lepas tu saya melihat OKU ini, dia kena rajin menuntut ilmu. Kadang-kadang dia duduk rumah, dia mengeluh tentang kelemahan nasib diri. Maknanya lebih baik dia pujuk diri dia dengan ilmu. Dia pergi mengaji, dia cari usaha, mungkin susah lah, tapi maknanya di sana tentu ada jalan untuk dia pergi mengaji, belajar. InsyaAllah. Dan dia ada ilmu, insyaAllah. Itu janji Tuhan, yarfa'illahu allazina amanu allazina utul ilma darajat. Allah akan angkat darjat orang-orang yang berilmu. Ini termasuk OKU sendiri, insyaAllah. Banyak bukti dalam sejarah. Sudah ada. Jadi orang-orang yang disebut itu, individu yang disebut itu, semoga menjadi inspirasi kepada OKU, ya Ustaz? Harus menjadi legenda mereka. Betul. Sejarah ini untuk memberi kekuatan jiwa dan sebagainya. Ustaz, adakah apa-apa atau sebarang petua yang boleh diamalkan oleh OKU untuk memperolehi kelancaran rezeki, Ustaz? Saya nampak macam ni. Saya nampak satu petua je yang ini bukan untuk OKU saja, sebenarnya sesiapa pun, tetapi OKU pun boleh mengamalkannya. Dia cuba bersedekah sekadar mampu. Selalunya orang bersedekah ni dia rasa bila dia ada kelebihan, dia banyak duit, baru dia bersedekah. Sebab terbukti dalam sejarah Nabi, ada sahabat yang sedekah beberapa biji tamar kan. Setengah sahabat dianggap apalah maknanya, tapi ditegur oleh Rasulullah, baru kalau separuh biji tamar pun, maka Allah akan menghargai pemberian itu. Jadi maknanya kita berderma bersedekah ni, jangan nanti kita banyak. Betul. Kita kadang-kadang dia kata tunggu banyak. Bila dah banyak kan, tak sedekah pula. Lepas tu saya rasa berapa yang kita mampu pada masa itu, kita bersedekah. Sebab dia gini dalam Al-Quran, ada beberapa tempat Allah janji. Satu sedekah hasanah, Allah akan ganti dengan 10 kebajikan. Ada kisah macam cerita Sayyidina Ali. Dia sedekahkan, saya ringkaskan je lah Ustaz. Dia sedekahkan sedikit buah delima. Sebenarnya sangat diperlukan oleh Fatimah yang dah tak makan sehari suntuk. Jadi dia beli tu pun cukup-cukup duit je untuk dapat biji buah delima. Tapi ceritanya akhirnya delima itu separuh dihadiahkan kepada seorang peminta sedekah, dan semalam lagi seorang peminta sedekah juga kan. Tapi akhirnya pada ceritanya sahabat Rasulullah datang ke rumah Ali membawa 10 biji buah delima. Kerana Rasulullah suruh ada orang hadiahkan buah delima, Rasulullah agih, maka setiap sahabat mendapat 10 biji buah delima. Jadi kisah ini membuktikan janji Allah, satu hasanat Allah akan ganti dengan 10 hasanat. Satu kebaikan Allah ganti dengan 10 kebaikan. RM1 Allah ganti dengan 10. Itu bahagian ganti 10. Ada ayat Quran Allah kata satu kebaikan Allah ganti 700 kebaikan. Mana yang OKU kalau dia ada RM10, dia dermakan RM1, maka RM1 tu akan jadi RM10. Daripada RM10 dia dermakan RM2 akan jadi RM20. Daripada RM20 dia dermakan RM3 akan jadi RM30. Saya nampak maknanya pada saya kita cuba berderma walaupun kita sedang tidak mampu. Jangan Ustaz, jangan bila OKU je kita asyik menerima derma je ya. Kita terima, kita berhak terima sebab kita uzur. Tapi maknanya bila kita terima tu sebahagian tu kongsikan dengan orang lain. Kita cuba kongsikan rezeki
di situ ada keberkatan dia. InsyaAllah. Ada keberkatan dia, insyaAllah. Jadi maknanya itu saya cadangkanlah pada OKU. Jangan terima je. Tapi dapat sedikit tu cuba kongsikan. Orang miskin nampak orang susah bagi. Kan, insyaAllah. Jadi di situ nanti ada gantinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula Ustaz sikap masyarakat ya, terutama masyarakat normal dalam membangunkan OKU ni Ustaz? Maknanya masyarakat pun kena berhijrah juga. Semua masyarakat ni dari segi orang awam, sikap mereka terhadap OKU. Jangan ada juga orang awam yang dia bersikap lah asyik nak derma je, asyik nak bagi dia derma je kan. Kadang-kadang dia nampak OKU tu pakai kereta, maka dia kata ada pakai kereta nak bagi derma berapa. OKU tu dia tak mampu nak pakai motor. Misalnya kan. Jadi kita sikap kita bersyukur. Kita dah diberi kesempurnaan oleh Allah, kita bersyukur kita sempurna dengan menyantuni orang yang orang yang kekurangan di sisi Allah SWT. Anda kita bersyukur bahawa kita sempurna. Itu barangkali sedikit sikap daripada masyarakat. Kemudian juga perubahan perlu ada pada pemimpin-pemimpin masyarakat. Sebab antara sifat Nabi ialah azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu sangat ambil berat kesusahan yang ditimpa oleh umat dia. Jadi kita kena ambil berat. Maknanya kita kena alert dengan kelemahan orang lain. Contoh ya, saya sendiri pun sebenarnya boleh masuk dalam OKU juga. Puan Azlin. Oh ya ke? Saya pun juga ada orang panggil limgeda muscle dystrophy itu ada. Tapi kalau nak pergi ceramah mana-mana mesti ada salah seorang ahli keluarga saya ikut. Sebabnya begini. Kadang-kadang bila saya nak buang air terdesak, saya tak boleh, anak saya akan tengok dulu tandas tu sesuai untuk saya. Ada beberapa ciri yang saya, maknanya saya pun susah juga. Contoh. Okey, contoh ya. Bila oleh kerana anak saya, bapa dia agak OKU juga. Okey, anak saya ni bila nak pergi kedai makan tu dia akan tengok, abah kursi dia boleh lah, tak ada penyandang, tak ada pemegang, abah tak boleh duduk. Kursi dia macam ni, tak boleh. Tangga dia tinggi, anak saya alert, dia sensitif dengan keadaan sekitar yang ayah aku tak boleh ni, ayah aku tak boleh. Okey, itu kerana bapa dia OKU. Okay. Kalau boleh, jangan kerana kita ada keluarga yang OKU baru kita sedar ke pula OKU. Kita memikirkan tentang orang OKU ni, walaupun kita tak ada ahli keluarga yang OKU. Betul. Masyarakat kita ada mereka yang perlu, macam di negara kita tak macam negara barat saya tengok. Dah mula ada, dah bertambah baik tapi belum cukup. Macam contoh kalau masjid, mana kena ada ruang untuk orang OKU dengan kursi roda dia, tandas sesuai dengan OKU kan, dan sebagainya. Benda-benda macam tu, kemudahan macam tu harus dipertingkatkan lagi lah oleh sebab Abu Bakar pun sebut, ketika Abu Bakar dilantik jadi khalifah, Abu Bakar kata, aku akan ambil kekuatan orang yang kuat untuk aku berikan kepada orang yang lemah. Jadi maknanya kita yang sempurna ini kena bersyukur. Kerana kita sempurna tu Allah bagi. Macam Syah Ahmad Yasin, dia asalnya sempurna. Dia jatuh dalam sukan dekat sekolah, sebab tulang dia terhentak, dia akhirnya dia sakit-sakit, akhirnya dia lumpuh kan. Maknanya asalnya dia sempurna. Sebab tu kita bila sempurna, kita jangan ingat kita akan kekal sempurna. Ya, betul. Kita bersyukur atas kesempurnaan itu dengan mengambil simpati kepada orang lain. Ya, betul tu. Untuk diuji dengan kekurangan. Jadi Ustaz sendiri telah menunjukkan sebagai seorang OKU yang mempunyai ilmu Ustaz Ya. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi Ustaz, akhir kata Ustaz. Okey, maknanya dalam hubungan ini saya mengajak rakan-rakan saya, dan ada juga adik-adik saya yang OKU, maknanya kita buatkan semangat. Tingkatkan ilmu pengetahuan. Mengaji, kena belajar macam orang lain mengaji, macam orang lain belajar. Di ilmu bahawa kita ada kekuatan diri, ada pertolongan Allah. Kemudian yang tadi itulah, ada rezeki sikit kita sumbang-sumbangkan. Rezeki itu dia, orang Melayu kata beranak pinak. Ini bila kita kongsikan, dia akan beranak pinak. Samping kita nak menerima bantuan dan pertolongan daripada orang lain. Pertama, kita tak perlu malu untuk terima bantuan, sebab kita memang golongan yang lemah, yang memang maknanya di situlah keredaan kita, kesabaran kita akan dipala oleh Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga kena kita kena ingat bahawa syurga bukan hanya untuk orang yang sempurna, dan sifat ke-OKU-an kita
tidak menyebabkan kita, tidak menghalang kita untuk masuk neraka. Ya, betul. Boleh faham saya kata tadi? Faham. Maknanya walaupun tak sendiri pergi syurga, dan dia tak semestinya tak masuk neraka. Ya. Dia tak semestinya dia maksiat, neraka juga jawab. Ya, betul. Dia mesti beriman, beramal dan sebagainya lah, insyaAllah. Jadi Ustaz, kami di Radio Malaysia Jakim Salam FM mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz kerana sudi berkongsi dengan pendengar-pendengar kita. Dan selepas ini Ustaz, kita akan bersama dengan Tuan Muhammad Faizal Cik Yusof pula ya. Penggerak OKU Bangkit dalam segmen Salam Insani malam ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bersiaran di lain kali Ustaz ya. Ya, insyaAllah. Ya, Assalamualaikum.